Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar, anak-anak murid tahun 3 Madrasah Darul Iman? Cikgu harap murid-murid sihat walafiat dan harap kita semua dilindungi daripada wabak COVID-19 ini. Okey, tanpa melengahkan masa, macam biasa hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang seterusnya. Okey, sebelum itu macam biasa kita akan guna buku teks Jawi tahun 3 ni dan juga buku aktiviti Jawi tahun 3 ni. Harap sebelum belajar murid-murid boleh sediakan waktu keluar dulu buku ni untuk kita meneruskan pelajaran kita. Dan mukadimah akan cikgu akan terangkan sedikit berkenaan pelajaran yang lepas. Pelajaran lepas kita mempelajari perkataan yang berakhir dengan gaga ataupun kita panggil cikgu dah terang, kita panggil hukum gaga. Kalau di akhir perkataan tu ada bunyi ka ataupun ga, maka alif di belakang hendaklah gugur. Alif kat belakang tu gugur, maksudnya kita buang. Kan? Ini adalah pelajaran yang lalu, yang lepas. Kalau kat perkataan yang berakhir gaga, alif kat belakang kita gugur. Tak kisahlah kat depan dia tu, kata kat depan dia bunyi a ke u ke i ke. Kalau kat belakang dia ada ka, k-a-k, g-a-g. Bila kita tukar Jawi, a kat belakang tu, alif kat belakang tu kita gugur ataupun buang. Contoh perkataan tiga. Kita tengok kat belakang ni kan, ga. Tengok kat belakang ni ada bunyi ga, ka ataupun ga. Kat belakang ni adalah ga. Maka alif ni ataupun a kat belakang ni kita buang. Jadilah taya ti, t-i-t, taya ti. Jadi G ni G-A-G. G ni huruf ga. Jadi ga sahaja. A ni tak perlu kita tukar kepada alif. Sebab kita kata dah, kalau perkataan tu berakhir dengan ka ataupun ga, alif di belakang kita gugur. Jadi kita hanya aja tayati ga. Begitu juga dengan perkataan suka. Kat depan dia bunyi u, kat belakang dia bunyi a kan. Tak kisahlah dia bunyi u, a, i, a. Yang penting kita tengok kat belakang dia ada bunyi ka, k-a-k. Jadi maka kalau ada di akhir perkataan ada bunyi ka ataupun ga, ini bunyi ka, maka a kat belakang kita buang, kita gugur. Gugur tu maksud kita buang. Bila nak buang kita pakai siap-siap supaya kita tak keliru, tak salah tukar. Jadi tukarlah su, sawau, su. K huruf K. Jadi letak huruf K saja, jangan letak huruf alif. Sebab kita cover lagi perkataan yang berakhir dengan K ataupun G, alif kat belakang kita gugur, kita buang. Jadilah sawau, su, ka, su, ka. Ini adalah pelajaran lepas. Jadi hari ni kita nak belajar pelajaran yang seterusnya. Boleh tengok pada muka surat 22. Tengok muka surat 22. Iaitu tajuk dia perkataan yang mengandungi suku kata terbuka pola vokal a. Perkataan yang mengandungi suku kata terbuka pola vokal a. Tengok unit 1. Dia kata suku kata terbuka pola vokal a. Perkataan yang berakhir dengan bunyi da, ra, la, wa, nga. Nak senang kita ingat. Da, ra, la, wa, nga. Ringkasan ni kita panggil darlung. Kita panggil darlung. Dara, la, wa, nga. Di akhir perkataan dia ada suku kata dara, la, wa, nga. Ada bunyi dara, la, wa, nga. Maka dia kata
kat sini, tengok pada muka surat 3. Cara menulis perkataan. Cara menulis perkataan yang diakhiri dengan suku kata terbuka yang berakhir dengan bunyi daralawanga pada pola vokal A hendaklah dikekalkan huruf alif. Dia kata kalau di akhir perkataan tu ada suku kata. Ada suku kata terbuka yang berakhir dengan bunyi daralawanga. Alif kita kena kekalkan. Kita boleh tengok contoh kat sini. Dia bagi contoh. Okey. Kita tengok contoh. Belanga. Ni vokal A. Kat belakang dia ada vokal A. Kita tengok yang belakang sekali. Ada tak daralawanga? Tengok alif dia kekal. Ular sawa. Hak mana bunyi AA? Ular ke sawa? Yang bunyi AA adalah sawa. Okey, lada. Yang mana bunyi AA? Hak ni lah. Lada. La-a-a. Okey, kala jengking. Hak mana bunyi AA? Jengking tak masuk lah. Itu kala. Kala. Dia ada bunyi A. Dia ada bunyi vokal AA kat belakang dia. Okey. Ini contoh dia. Jadi muklimah akan terang detail lagi berkenaan dengan dipanggil hukum AA. Hukum AA dipanggil hukum AA. Perkataan yang berakhir dengan bunyi daralawanga ni. Hukum AA dipanggil hukum AA. Ni dipanggil hukum AA. Dalam Jawi dipanggil hukum AA. Hukum AA pada perkataan yang berakhir dengan daralawanga, alif kita kena kekal. Tolong ingat ya. Alif kena kekal pada hukum AA. Perkataan yang berakhir dengan bunyi daralawanga. Okey. Muklimah bagi contoh. Contoh yang pertama sawa. Okey, sawa. Okey, tengok kat sini. Muklimah bulat dah. Muklimah dah bulat dah. Ikut bunyi. Macam biasa muklimah ajar dalam kelas. Sebelum kita nak menjawikan, jangan lupa kita bulat ikut bunyi sa, wa. Kita ada suku kata yang pertama, kita ada suku kata yang kedua. Kita boleh tengok suku kata ni yang pertama bunyi A, suku kata yang kedua pun bunyi A. Dan kita akan tengok pada suku kata yang terakhir. Suku kata yang terakhir bunyi apa? Suku kata yang terakhir dia bunyi wa. Maka A yang kat belakang, alif kat belakang kita kekalkan. Kita tengok ni. Tadi suku kata kat belakang. Dia kata perkataan yang berakhir dengan daralawanga, alif kekal. Ada tak daralawanga kat sini? Ada, iaitu wa. Maka alif kita kekalkan. Je lah. Sa alif, sa, wa alif, wa, sa, wa. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua iaitu perkataan belanga. Muklimah buat siap-siap dah. Okey, macam biasa kita bulat ikut bunyi belanga. Belanga. Kalau jumpa ng ni, muklimah ajar dah kan, kita ikat dia, kita tukar kepada nga kan. Kita tukar kepada nga. Okey, kalau tengok perkataan ni ada 3 suku kata. Abaikan 3 suku kata tu. Kita tengok suku kata yang kat belakang ni ada bunyi a. Suku kata kat belakang ni ada bunyi a. Yang kedua dengan yang ketiga ni ada bunyi a. You nak a tu duduk sekali kat belakang. A tu di belakang suku kata. Dia ada bunyi a. Di belakang perkataan tu ada bunyi a. Pola bunyi a kat belakang. Okey. Kemudian kita tengok suku kata yang a yang terakhir. Okey, a yang di akhir perkataan. Ada tak daralawanga? Ada tak?
nga kat sini. Ni nga. Ada tak nga kat sini? Darulawanga. Okey, ada. Kalau ada, maka A yang kat belakang, alif di belakang, dikekalkan. Macam biasa Mukadimah ajar dalam kelas, formula yang kita kena ingat adalah I pepet. I bunyi kita kena buang. Sebelum kita nak jauhikan, kita kena cari. Ada tak I bunyi I pepet, I panggil I pepet, I bunyi ataupun suku kata tertutup vokal A. Suku kata tertutup vokal A. Ataupun senang nak ingat, dalam suku kata tu A duduk tengah. Suku kata tu A duduk tengah, kita buang. Okey, ada tak A duduk tengah? Okey, ni A duduk belakang. Ni A duduk belakang. Tak ada A duduk tengah. Jadi tak ada, kita buang A. Tengok, ada tak I pepet? Okey, ni adalah I pepet. B, I, ber. Sebab bunyi ber. Kalau B, I, ber, I panggil I taleng. Kalau B, I, ber, I panggil I pepet. Kalau bunyi ber, I panggil I pepet. Kalau bunyi ber, I panggil I taleng. Jadi ni adalah I pepet, maka kita buang. Okey, tengok kat belakang tadi kita katakan Darulawanga alif kekal. Maka kekal alif. Kita pun ejalah. Ba, be, lam alif la, nga alif nga. Bela, nga. Okey. Contoh yang seterusnya. Mukadimah nak bagi dalam bentuk soalan. Iaitu raya. Raya. Kita nak tahu jawapan dia ra alif ra ya ya ke ra alif ra ya alif ya. Nak tahu jawapan dia hok mana se? Hok mana se jawapan dia? Hok betul. Okey, kita pun bulatlah ikut bunyi R A ra, Y A ya, raya. Kita pun lihatlah kat sini dekat yang Mukadimah kata tadi. Dekat Darulawanga ada tak huruf ya? Ada tak huruf ya? Ada tak huruf ya? Darulawanga tak ada. Ia kata kalau ada Darulawanga saja kena kekal alif. Kalau selain daripada tu, alif kita kena buang. Alif kat belakang sekali tu kena buang. Kalau ia bunyi a lah. Kalau ia bunyi a. Okey, jadilah. Okey, ra alif ra ya ra ya. Jawapan dia adalah nombor 1. Tapi kan kalau contoh perkataan bola. Okey, kalau kita tengok bola, ini termasuk tak? Ni tak termasuk sebab suku kata yang pertama dia bunyi o. Suku kata yang kedua bunyi a. Suku kata yang pertama dia bunyi o. Suku kata yang kedua bunyi a. Ni tak termasuk. You nak a sahaja. Kalau o a, kita tukar je lah macam biasa. Tak payah nak fikir nak kena buang a kat belakang ke, tak payah. Kalau pola dia bunyi o a, tak payah. You nak pola bunyi a. Kalau bunyi a, barulah kita fikir. Kalau ada Darulawanga kat belakang sekali, maka alif kekal. Kalau tak ada, maka alif kena gugur. Okey. Mukadimah harap penerangan yang ringkas Mukadimah bagi ni mungkin tak sama macam Mukadimah mengajar kat depan. Mukadimah harap kamu semua boleh faham walaupun secara ringkas. Okey. Itu saja penerangan pada hari ini. Selepas ni Mukadimah akan terangkan sedikit cara nak membuat latihan. Okey, Mukadimah tutup penerangan dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Jumpa lagi.